Bisnes kereta sewa. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak cerita pasal bisnes kereta sewa lah. Okey, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahi Abdul Rashid. Saya merupakan usahawan SKV. Sebelum saya buat bisnes SKV ni, sebenarnya saya ada buat bisnes kereta sewa bawah saya punya company lah, Green Metric. Okay, so kenapa saya bertukar daripada bisnes kereta sewa kepada bisnes SKV. Alright. So SKV ni dia company jual produk kesihatan lah, khusus untuk kencing manis. Alright. So saya buat bisnes kereta sewa ni daripada tahun 2006. Masa tu saya masih lagi bekerja dekat universiti lah, dekat Bintulu. Sekarang ni saya berada dekat Bintulu, Sarawak. Belakang saya ni saya punya rumah lah, rumah yang saya belilah kan. Okay, so sebelum tu saya nak check adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Test 1 2 3, test 1 2 3. Ada tak yang nak tahu cerita macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Macam mana nak buat bisnes kereta sewa sampai boleh beli rumah macam ni? Rumah ni saya beli tahun 2012. Masa tu harga dia dalam 680,000 lah. Okay, so dah 10 tahun dah rumah ni kan. Alright, okay. Test 1 2 3 boleh dengar? Okay, so masa saya buat bisnes kereta sewa tu sebenarnya saya dapat beli 4 buah rumah. Total harga rumah tu lebih kurang dalam 1 juta lebih lah. 1 juta lebih kan. Okay, dan rumah ni saya actually rumah ni dia tanah tau. Lepas tu saya simen supaya saya boleh masukkan kereta. Alright, ada tak sesiapa nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Macam mana nak jadi jutawan kereta sewa? Tapi saya cerita ni based on pengalaman saya. Banyak jugalah kesilapan yang saya dah buat kan. Sebab ramai yang mesej saya tanya, macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Alright, ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Alright, sambil tu saya nak iklan. Sekarang ni saya sedang nak set up balik. Saya nak buat macam hub kereta sewa. Macam dekat satu Malaysia ni. Kalau siapa-siapa yang nak buat bisnes kereta sewa boleh join saya punya projek. So macam diorang ni duduk bawah saya punya company lah, and then kita akan buat marketing. Dapat booking, kita akan share lah dekat kita punya team kan. Aku mahu. So macam hub kereta sewa ni lah saya target, siapa yang join dalam masa 3 tahun dia boleh ada lebih kurang dalam 40 biji kereta. Lepas tu dia punya sales sebulan dalam 60,000, 80,000, and then dia punya profit margin dalam 15%, and then dia pun boleh gajikan orang, ada pekerja 3 orang. Lepas tu daripada duit kereta sewa tu dia boleh beli rumah kan. Saya target lah siapa yang join saya punya projek ni dalam masa 3 tahun dia buat betul-betul, dia boleh beli rumah bernilai lebih 1 juta lah. Dan saya target diorang ni boleh simpan emas lah lebih pada 1 kilo. Ada tak sesiapa yang nak? Ada tak sesiapa? Abang kat mana? Ni tempat saya gelak lagi. Saya dekat Bintulu, Sarawak. Bintulu dah cerah. Pukul 6 dah cerah dah. Ni rumah saya lah. Okay, saya buat bisnes kereta sewa dekat Bintulu, Sarawak. Alright, banyak komen. Kan, bisnes kereta sewa ni memang ramai, tapi dia ada risiko lah. Risiko ada, and then perlu modal sikit lah. And then kena rajin lah. Tapi seronok lah, kita boleh jumpa ramai orang. Ni rumah saya, and then saya tunjuk sikit lah. Rumah saya yang saya dah renovate. Tapi rumah ni sebenarnya saya dah dulu adik saya lah yang uruskan. So rumah saya simenkan. Lepas tu yang ni sebenarnya saya punya office lah. Kan. Saya mimik boleh lah. Mimik boleh. Ni tapi berselerak lah kan. So ni kereta adik saya, ni kereta mak mentua saya.
Ni kawasan-kawasan tempat kita orang cuci kereta lah. Tapi itulah, rumah ni saya bagi dekat mak mentua saya. Dia pun ada meniaga. Alright, so ni kawasan depan lah kan. Anjing pun ada keluar. So dekat depan tu saya ada signboard lah. Saya tak nak keluar, nanti anjing ni nak kejar saya. Alright. So saya orang Semenanjung, saya orang Kedah. Saya orang Kedah tapi kahwin, isteri saya orang Sarawak. Isteri saya orang Sarawak, anak saya orang Sarawak kan. So saya datang ke Bintulu Sarawak 2005. Masa tu saya dapat offer bekerja dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu di Sarawak. Okey, terbaik bang, semangat. Anjing dah standby lah tu. Anjing tu dia kat luar kan. Alright, so macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Ada tak nak belajar? Sekejap saya stand kejap. Ada tak sesiapa yang nak belajar? Macam mana? Kalau you ada soalan nak tanya, tanya je. InsyaAllah saya cuba jawab kan. Sini dekat Bintulu Sarawak dah cerah dah. Kat sana mungkin masih gelap lagi kan. Okay, so macam mana? Saya cerita sikit macam mana saya bermula buat bisnes kereta sewa. Okay, saya start bisnes kereta sewa ni pada tahun 2006. Okay, dekat Bintulu Sarawak. Kenapa saya start bisnes kereta sewa? Sebenarnya saya tak ada planning pun nak buat bisnes kereta sewa. Tahun 2005 saya dah bekerja dekat universiti. Saya kerja lebih kurang macam pensyarah lah, tapi jawatan saya sebenarnya tutor. Dekat Bintulu ni dia ada satu universiti. Nama universiti tu Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. So dia macam cawangan UPM lah. Dan dekat sini dia sediakan program-program diploma lah. Diploma kan. So saya start datang ke Bintulu tahun 2005 kan. So bila datang Bintulu tu, ya seronok lah kerja kat universiti kan. Kerja pun dah macam syarah. Gaji masa tu tak besar lah, dalam 2,000 kan. And then ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Makin kurang ni. Alright. Ya, saya minum dulu. And then masa saya start bekerja tu, saya banyak, biasalah orang kerja government kan. Orang kerja government start lah beli motor kan. Lepas tu saya beli kereta. Lepas tu saya ada kad kredit kan. Lepas tu saya buat ASB loan apa semua kan. So tak lama sekejap tu, dalam masa beberapa bulan je, apa yang berlaku adalah saya punya duit gaji tu, dapat je gaji, bayar motor, bayar kereta, bayar kad kredit apa semua, lala saya pun dah tak ada duit dah. Kan. So bila dah tak ada duit, saya dah pening kepala lah, tak boleh nak tidur malam kan. Mana ni, aku dah lah belajar dah tinggi. Saya belajar, saya buat degree, saya buat master kan. Lepas tu kerja pun okey kan, kerja kat universiti, gaji tak besar lah, dalam 2,000 kan. Tapi macam duit tak ada. Dapat gaji, bayar tu bayar ni, duit dah tak ada kan. Ui, memang tak boleh tidur malam kan. Ini masa tu lah saya pula baru kahwin. Isteri saya pun kerja dekat universiti, dekat tempat yang sama juga. And then gaji dia lebih kurang macam saya je. Tapi yalah, saya pun ada komitmen saya, dia pun ada benda yang dia nak beli. So kita orang ni dua-dua je ni memang tak ada duit. Memang tak ada menyimpan duit kan. Alright. And then saya pun fikir apa benda aku nak buat kan. Dipendekkan cerita, saya dapat idea lah untuk buat bisnes kereta sewa. Kenapa saya pilih bisnes kereta sewa masa tu? Sebab saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. Sebelum saya bekerja kat universiti ni, saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. Dan syarikat tu sebenarnya abang saya yang uruskan. So masa saya belajar, bila cuti je saya akan pergi ke Langkawi lah. Langkawi, duduk dengan abang saya tolong-tolong je lah kan. Dan tolong belajar lah buat bisnes kereta sewa. So adalah pengalaman sikit buat bisnes kereta sewa. Ini kalau saya tak tahu apa-apa pun, saya boleh call abang saya boleh tanya dia kan. Saya pernah pergi bisnes store. They said bisnes kereta sewa bukan bisnes yang boleh buat kaya. Is it? Ya, dia juga orang kaya kan. Saya boleh beli rumah berjuta ni kan. Tapi dia kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Saya pun banyak juga langgar dinding kan. Saya buat kereta sewa masa zaman kemuncak lah. Zaman kemuncak saya
saya punya duit sewa lah, duit sewa pernah cecah sampai 5 juta ringgit setahun lah kan. 400,000, 500,000 tu okey. And then bagusnya bisnes kereta sewa ni, kalau kereta tu hilang, kita boleh claim insurans lah, tapi kena ada ilmu kan. Kalau kereta accident, claim insurans kan. Kereta tu ada insurans, so sebenarnya dia tak ada lah risiko, cuma kena banyak kerja. Assalamualaikum bang, minum apa tu? Yang ni, ini Fitech ni. Fitech ni produk daripada SKV. Saya pun jual juga. Nanti saya cerita sikit lah macam mana saya dalam masa yang sama saya buat bisnes kereta sewa dan saya jadi ejen dis produk Fitech ni kan. Sekejap saya nak flip kamera saya balik kan. Bising kucing ni. Okey, yang ni untuk kencing manis lah, untuk stamina apa semua kan. Okey, so saya pun 2006 saya pun fikir saya decide untuk buat bisnes kereta sewa. And then masa tu saya sebab apa, dekat tempat universiti saya bekerja tu sebenarnya memang dah ada permintaan student kan. Macam saya selalu ada student selalu datang jumpa saya nak pinjam kereta apa semua kan. Memang tak ada orang buat servis kereta sewa lah masa tu. Dalam masa yang sama, dekat universiti tempat saya bekerja ni ada beberapa orang pensyarah kontrak. Dia orang ni kontrak 2 tahun. So dia orang ni datang kerja, then dia orang memang tak nak beli kereta. Kalau boleh dia orang nak sewa kereta lah. Tapi dekat luar sana banyak orang buat kereta sewa, dia mahal kan. Macam harga memang 1,000 lebih lah, sebulan 1,000 lebih. Macam dia orang ni, dia orang nak sewa kereta, nak pergi kerja je kan. So dia orang mencari kereta-kereta yang murah-murah lah. Kereta buruk-buruk pun tak apa, 500, 600 sebulan okey. Sebab apa, dia orang ni ada gaji, cuma dia orang tak nak beli kereta. Assalamualaikum abang, permit untuk kereta sewa try apply pun hampir give up. Betul, dia tak mudah lah. Tak mudah lah nak dapat. Tapi ikut lokasi kot. Tapi bisnes kereta sewa ni kan, kalau saya diberi pilihan lah, you buat senyap-senyap lah, kan, yang tu untung lah. Kalau you nak pergi apply lesen apa semua kan, dia lesen ni kalau you dapat projek-projek yang cantik kan, you dapat kontrak government ke, you dapat projek sewa long term untuk company-company yang besar-besar kan, tu okey lah kan, itu boleh you apply lesen. Tapi kalau you open market, saya tak nampak lah, memang sakit lah. Sebab open market ni you kena bersaing dengan orang yang tak ada lesen kan. So you ada lesen, you ada banyak benda nak kena bayar. Bayar tu, bayar ni apa semua. So you punya overhead tu tinggi. And then macam orang dekat luar sana berlambak-lambak yang orang buat kereta sewa tak ada lesen kan. So dia orang ni tak ada cost. So dia orang boleh bagi harga murah kan. So pada saya lah, kalau you nak buat kereta sewa, kalau you open market, you buat senyap-senyap lah, you buat apa, buka company enterprise ke apa semua, and then you beli kereta sewakan. Dia tak ada masalah pun kan, selagi you tidak menipu apa semua kan. Lokasi dan demand mesti pairing. Betul. Lokasi dia, kalau you duduk dekat airport kan, dekat kawasan bandar-bandar, dekat tempat-tempat pelancongan, dekat universiti pun okey jugalah. Boleh kan. So dan sekarang ni saya tengok lah trend orang lebih suka sewa kereta. Dia orang tak suka beli kereta. Dulu mungkin orang suka beli kereta. Sekarang ni trend orang nak sewa kereta kan. Dia sewa lah. Kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan semua. Lepas tu dia boring, dia tukar kan. Dia macam tu. Sebab apa, nak beli kereta, nak apply loan, nak bayar ni, lepas tu loan sampai 7 tahun, 9 tahun kan. So leceh. Kalau buat senyap-senyap, nak claim insurans kena pandai-pandai ke bang, kena cari kaki towing. Betul. Saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006 sampailah 2015, tak ada lesen pun, tak ada orang kacau pun. And then memang kereta tu boleh claim insurans lah, tapi kita kena kamcing lah dengan workshop. So macam saya ni memang ada workshop panel lah, yang memang saya dengan toki tu macam ni lah. Kadang-kadang toki bengkel tu, dia yang tolong buat report. Sebab apa, dia macam balai polis tu macam rumah dia lah. Dia orang ni memang dah expert lah. Saya cakap, bos, Mr. Lau, kereta saya accident. Tak apa. Dia pergi balai polis, dia yang report. Sebab apa, kalau dia tak dapat claim, dia tak dapat duit kan. So kita kena
kena membina networking lah. Dia boleh je. Okay, and then macam even kalau you ada lesen pun belum tentu lagi kereta you tu insurans akan cover. Sebab apa, saya ada kawan, contoh kawan saya, dia ada lesen kereta dia kena curi. Lepas tu kereta dia tu memang ada lesen. Lepas tu dia pergi dekat insurans, dia kata saya nak claim insurans, kereta dia kena curi oleh penyewa dia. Insurans tu boleh cakap, kau pergilah minta ganti rugi dekat penyewa, kenapa kau bagi sewa dekat pencuri? Kan, insurans dia boleh cakap macam tu. Dan saya ada kawan, dia ni kereta dia accident kan. Dia nak claim, kereta dia semua ada lesen. Orang sewa accident, terlalu banyak accident sampai company insurans tu terminate dia punya insurans. Sebab apa? Terlalu banyak claim. So even you ada insurans, you ada lesen pun belum tentu lagi you boleh claim. Kan, sebab apa? Insurans ni dia nak buat duit. Dan insurans kereta sewa berlesen ni dia mahal. Dia kalau harga kereta tu RM50,000, dia punya insurans dia 10% daripada nilai kereta tu. Bayangkan kalau Myvi kan, Myvi dalam RM40,000, RM50,000 lah. Myvi, kalau beli Myvi RM50,000, insurans dia tu setahun RM5,000. Mampus you nak bayar sewa. And then kalau you dapat job yang cantik-cantik apa semua, boleh kan. Tapi kalau you dapat job yang ni murah-murah apa semua ni, memang sakit. Duit you tu kan, habis bayar duit dekat bank, bayar dekat insurans je. Itulah. Bagi sewa bulan-bulan, servis mile kita kena buat, atau penyewa yang kena. Allah, dia kena kita lah. Janganlah bagi penyewa. Kalau kita suruh dia buat, memang dia takkan buat lah. Tapi you kena kira lah, kena kira dia punya cost tu kan. So kereta sewa ni dia punya formula dia, kalau you sewa minimum lah dia punya income tu mestilah 2 kali ganda daripada installment. Contohnya you beli Beza. Sekarang Beza yang paling untung lah. Beza, let's say lah Beza tu dia punya installment dalam RM600, 700 kan. Kalau kita beli Beza kan, kita buat loan 7 tahun, berapa dia punya installment? So saya senang kira, saya buat loan 7 tahun lah, saya tak kira 9 tahun. Siapa kat sini yang ada Beza? Kalau Beza kita beli baru kan, kita buat loan 7 tahun, and then kita bayarlah down payment 10% kan. Berapa installment? 600 ke 700? Alright, so let's say lah kita 700. So Beza tu, kalau you nak buat sewa, sebulan dia punya income tu mesti 2 kali ganda daripada dia punya installment. Maknanya sebulan tu, kalau ada orang nak sewa bulan-bulan, RM1,400. RM1,400. So duit tu cukup lah untuk bayar maintenance sikit, servis, lepas tu road tax insurance. Kalau lebih pada tu, alhamdulillah lah. Kalau you dapat 2 kali installment tu memang okey. Sebab apa, kereta tu kalau you dapat sewa 6 bulan, so dah settle dah setahun punya installment. Alright. So and then bisnes kereta sewa ni, dia sebenarnya, kita macam saya kan, masa saya buat bisnes kereta sewa tu, saya beli kereta 2 biji. Masa tu modal saya RM3,000 je. Kita keluar modal RM3,000, kita dapat kereta 2 biji. And then kereta tu saya sewakan dekat murah je pun, 1 jam RM5, 1 hari RM50. Sebulan lah 2 biji kereta tu saya boleh dapat dalam RM1,000. RM1,000. Lepas tu saya bayar loan bank dalam 500 lah. So balance ada lagi 500. So kereta tu, so saya reserve lah sebiji kereta tu RM100 untuk maintenance. Sebab apa, maintenance bukannya tiap-tiap bulan kan, kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan sekali kan. Alright. So macam saya beli tu, 2 biji kereta tu sebulan saya boleh untung dalam RM300 lah kan. Sebiji kereta maknanya 10 rata, RM150 lah untung. Dah tolak lah installment, maintenance apa semua, dah untung. So kalau you ada 10 biji kereta kan, sebiji kereta you untung 150, maknanya sebulan 1,500 kan. And then kereta tu you beli, kereta tu buat duit. Kereta ni dia macam vending machine. Vending machine, you beli, you letak mana-mana, orang beli, you letak barang, orang beli, you dapat duit. Kereta pun sama, you beli, kereta tu dia buat duit. Kan. Bang, lawa baju. Alamak, baju ni saya beli dekat ni Bosku Shopee. Alright. So and then
memang ada setengah orang dia memang suka buat bisnes kereta sewa. Walaupun tak ada untung pun dia suka. Sebab apa? Dia suka kereta. Macam saya pun memang saya suka kereta. Dulu kecil-kecil saya suka ada kereta, saya suka ada motor kan. Alright, kat sini ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Nak jadi jutawan kereta sewa. Ada tak yang nak belajar? Sambil-sambil tu saya nak iklan. Saya mencarilah sesiapa yang nak join saya sebagai usahawan SKB. Sekarang ni saya buat 2 bisnes tau. Satu, saya buat bisnes kereta sewa. Tapi bisnes kereta sewa tu sebenarnya saya ada kawan lah, saya ada partner yang run. Okay, dan sekarang ni saya fokus SKB. Macam SKB ni pun alhamdulillah lah, sebulan saya punya commission pun dalam tahun ni pun dekat 50,000 lah kan. Alright. Salam tuan, kalau saman had laju siapa yang kena bayar? Okay, saman, bagus soalan ni. Saman ni first kali kita kena follow company-company besar macam mana dia buat kan. Okay. So company-company besar ni, kalau you nak sewa kereta dengan dia, dia ni biasanya diorang ni dia tak terima payment cash. Kalau you nak sewa kereta, you kena bayar sewa tu dengan kad kredit. Alright. So bila jadi apa-apa masalah accident ke saman apa semua, kalau customer tu dah balik, company car rental ni dia boleh tolak daripada kad kredit. So macam dia orang ni dia ada sistem dipanggil pre-authorized. So bila dia orang nak sewa kereta tu, dia orang kena swipe kad kredit. So company car rental ni dia dah lock certain amount dalam kad kredit tu, mungkin 300 kan. Okay. So bila customer tu pulang kereta, and then kereta tu ada rosak ke saman apa semua, so company ni dia boleh tolak daripada kad kredit. Tu dia punya function pre-authorized. Mesin tu you boleh apply daripada bank. Kena bayar lah bulan-bulan dalam, saya pernah ada mesin tu dalam RM80 sebulan kan. Kan you kena ada benda tu. Dia memang kena request pre-authorized. Alright. So kenapa dia jadi macam tu? Sebab apa? Macam company-company besar ni, dia tidak sewa kereta dekat semua orang. Dia hanya sewa kereta dekat customer yang dia nak saja. Maknanya kita dah buat kereta sewa, kita tak boleh sewa kereta dekat semua orang. Kan? So you kena pilih customer. Pilih customer yang you kenal, and then pilih customer yang dia 3 jenis customer yang bagus lah pada saya sepanjang saya buat bisnes sewa daripada tahun 2006 sampai tahun 2020. Saya suka tourist with family, pelancong dengan keluarga. Tak kisahlah pelancong Malaysia ke ataupun pelancong daripada luar negara, itu memang the best punya customer lah. Sebab apa? Kalau dia ni pelancong dan dia berkeluarga, dia orang ni memang ada duit. Alright? Kan? So you focus that customer, tourist with family. Kan? Yang kedua adalah syarikat corporate. Syarikat corporate ni kadang-kadang dia orang ni ada dia punya pekerja, engineer ke technician nak pergi outstation apa semua. Dia orang ni nak sewa kereta. Dia orang ni nak sewa kereta memang jaranglah minta kurang, and then kita charge berapa pun dia bayar je. And then kalau ada isu apa-apa, kita submit dekat dia punya company dia akan bayar lah kan. Lepas tu government kan. So 3 jenis customer ni yang pada saya the best customer lah. And then macam kalau boleh you elakkan customer yang nak sewa kereta yang jenis nak cepat kan, dia tak plan. So customer yang bagus ni, kalau dia nak sewa kereta, dia orang ni akan plan awal. Dia bukannya last minute. So kalau customer ni yang jenis last minute tu agak berisiko lah kan. So macam company saya pun, kalau macam customer ni last minute nak sewa kereta kan, so kita cuba bantu. Tapi kalau tak ada tu memang tak boleh lah. So biar kita prefer, kalau nak sewa kereta, dia kena buat tempahan 24 jam sebelum. So customer yang macam ni adalah customer yang bagus. Sebab apa? Dia orang ni well planned. Kalau customer yang jenis dia telefon kita nak sewa kereta nak sekarang, so mana customer tu berisiko, dia tidak plan. So you kena hati-hatilah, you kena pilih-pilih customer. Alright, lepas tu apa lagi? And then senang cerita lah, kita cari customer yang ada duit lah. Dan customer yang ada duit ni, bila ada saman apa semua, kita just inform dia elok-elok, biasanya dia akan bayar lah kan. Tapi ada jugalah customer ni yang dia dah sewa kereta kita,
Lepas tu dah ada saman apa semua kan. Lepas tu dia dah balik lah. Saman tu pun kadang-kadang kita boleh detect lepas minggu 2 minggu baru boleh detect kan. So ada juga customer ni bila kita mesej dia apa semua, dia aku dah belah apa semua, mampu kau lah kan, kau nak buat apa kan. So dia dah belah, dia tak nak bayar. Alright, tadi yang masa saya tanya tadi, siapa yang tanya tadi? Ukur tanah masih ada lagi tak? Kita buat cuba buat contoh. Ukur tanah masih ada lagi tak? Kita buat contoh lah, contoh macam mana saya nak settlekan masalah orang sewa kereta kena saman. Siapa yang nak kena bayar? Ukur tanah tadi ada lagi tak? Ataupun siapa-siapa yang nak bagi contoh? Saya perlukan nama seorang. Okey, ada ukur tanah ada lagi kan? Okey, ukur tanah, you sewa kereta dengan saya. Contohnya you sewa kereta dengan saya. Lepas tu you bawa, you tak sedar you kena saman, kena sama speed trap apa semua kan. Lepas tu you pun habis sewa, you hantar balik kereta kat saya. Lepas minggu baru saya dapat tahu, ada kena saman. Ada kena saman. And then ukur tanah you dah balik dah kan. So saya pun mungkin tak jumpa. So saya pun mesej ukur tanah, tuan, kereta ni ada saman ni, kena bayar 300. Tuan bayar ke tidak? Ukur tanah you bayar ke tidak? Saya minta lah, kena bayar lah 300 sebab apa saman, dah buat salah, kena bayar kan. Jika ada penyewa yang kena tangkap bawa bahan terlarang macam mana tu tuan? Nanti saya jawab. Alright. So ukur tanah, saya mesej you, saya WhatsApp dia, minta payment RM300. You bayar ke tidak? You bayar ke tidak? Ni contoh, you yang lain-lain pun boleh belajar kan. Ini cara saya macam mana nak settle kes saman. Ada tak? You bayar ke tidak ukur tanah? Yang lain-lain pun, kalau you sewa kereta dengan saya, lepas tu you return, and then tiba-tiba selepas seminggu ada saman. Lepas tu saya pun message you all, saya minta bayar lah. Pasti tidak ke? Okay, Aura Miracle cakap tak bayar kan? Okay, so saya dah ada detail. Saya dah ada detail you kan? Saya dah ada nombor nama penuh you, nombor IC you, semua saya dah ada. Okay, saya boleh buat jahat. Saya boleh viralkan you. Saya viral, okay. So ukur tanah ni dia sewa kereta dengan saya kan. Lepas tu dia dah kena saman. Lepas tu dia tak bayar. Kalau saya jahat lah, saya boleh viralkan you kan. Itu jahat lah, cara jahat kan. Dulu pun saya buat. So biasa customer bila dah jadi itu menggelupur dia akan bayar. Okay, ukur tanah dia kata dia bayar kan. Bayar Izwan dia bayar, user bayar, mesti customer hi bye. Okay, so saya bayar. Okay, Radin dia kata bayar. Pernah dengar jenis transfer saman, bayar tapi nak bukti dulu. Boleh kan? Bayar sebab sebelum sewakan ada TNC yang disign. Okay, so ada yang bayar. So maknanya orang yang cakap dia bayar ni, diorang ni adalah good customer. Maknanya dia menjaga air muka. Sebab apa? Kalau dah benda ni viral, apa ni? Contohnya NAS TR kan, you sewa kereta, and then tiba-tiba disebabkan 300, you orang viralkan you, you dah malu. So setengah-setengah pengusaha kereta sewa dia memang buat macam tu. Tapi macam saya tak adalah macam tu kan. So kita minta elok-elok, kalau dia tak nak bayar, kita buat report polis. So macam tadi kan, yang cakap tak nak bayar kan. Okey, tak apa tuan tak nak bayar, saya buat report polis. Tuan sewa kereta dengan saya, ada saman, tak nak bayar. So report polis ni saya nak serah dekat saya punya peguam untuk tindakan. You bayar ke tidak? So bila sampai ke peguam dah ambil tindakan apa semua, peguam ni confirm lah dia akan charge lawyer fee segala mak nenek apa semua kan. You nak bayar? Bila saya dah buat report polis, you nak bayar ke tidak? Kan? So dia ada proses dia. First kali kita minta elok-elok. So kalau customer tu kata bayar, okay, settle. Tapi ada juga customer yang keras kepala, dia hi bye apa semua kan. Dia kata dia tak nak bayar. Okay, dia tak nak bayar, kita pergi ke next step adalah kita buat report polis. Kata okay, dia ni sewa kereta dengan saya, dia kena saman, kita dah minta, dia tak nak bayar. So report polis ni kita nak serah dekat lawyer untuk tindakan perundangan.
So kita serah dekat dia, okay, saya dah buat report boleh ni, you nak bayar ke tidak? Bila sampai ke lawyer, lawyer akan cas berapa saja lah, kan? So sampai ke step nombor 2 ni, biasanya customer akan bayar. Dia akan bayar kan. Tapi ada juga customer yang keras kepala. Ada keras kepala yang tak nak bayar apa semua, dia block kita apa semua kan. Okay, so kita pergi yang fasa yang ketiga. Fasa kita sitoskan dia. Abang Wahid dulu driver Grab, saya tak pernah buat Grab. Saya tak pernah buat Grab. So fasa yang ketiga adalah kita sitoskan dia. So macam company saya, kita ada sitos, kita boleh blacklist dia. So bila orang ni dia kena blacklist, so kadang-kadang dia nak apply loan tak boleh, dia nak buka account bank tak boleh, kan? Kadang-kadang dia nak bekerja dekat certain industri pun tak boleh bila dia dah kena sitos. Ini sitos ni, so kita claim lah berapa saja kan. So macam tu. Tetapi level paling teruk sekali tuan-tuan, orang ni memang dia tak nak bayar. Orang ni tak nak bayar. So maknanya orang ni memang kita salah pilih customer lah. Kita memang dia ni memang not very good quality, bukannya customer yang berkualiti. Faham tak? Faham tak? So dalam bisnes kereta sewa ni, benda paling penting adalah siapa customer you. Siapa customer you. So you kena sewakan kereta customer yang dekat customer yang you nak je. You carilah orang kaya-kaya, orang ada duit, kawan-kawan you, orang yang you kenal, orang yang berkeluarga, company apa semua. So you cari, bukan semua orang boleh jadi customer kita, kan? Good lah bang, detail. So macam tu. And then kalau you sewakan kereta dekat customer yang bagus ni, jarang ada masalah. Kan? Jarang ada masalah. And then diorang ni nak servis bagus, servis yang berkualiti. Kereta kena TikTok apa semua. Janganlah kereta tu, macam saya ada juga, saya punya kawan ni buat sewa kereta. Kita dapat booking, lepas tu kita bagi kat dia. Ya Allah, customer ni marah-marah kita. Kereta ni bau hapak, bau kepam. Sebab apa? Orang sewa kereta isap rokok. Nak tanya masa tengah sewa kereta, tiba-tiba kereta dicuri. So customer akan dipersalahkan ke macam mana? So soalan dia, kenapa nak tanya masa tengah sewa kereta tiba-tiba dicuri. So customer akan dipersalahkan ke macam mana? Kita tengok jugalah. Kita tengok juga case. So kalau kecurian tu bukannya kecuaian customer, kita claim insurans je lah. Claim insurans kan. Tapi kalau kecurian tu disebabkan kecuaian customer, kita ada access lah, macam ganti rugi kan. So dia ada certain amount, macam company saya, ganti rugi tu start daripada 2,000, 3,000, 5,000 sampai 10,000. So kita boleh minta ganti rugi daripada customer ikut model kereta. Paling rendah 2,000. Lepas tu model yang mahal sikit 3,000. Model yang mahal sikit lagi 5,000. Model yang macam kereta-kereta mewah ni 10,000. So kita akan minta ganti rugi daripada customer ni, dan kereta tu biasanya kita claim insurans lah, macam tu kan. Sewakan kereta dengan student tu okey. Okey, sebab apa? Masa saya mula sewa kereta dengan student. Tapi selepas 2 tahun saya start sewa kereta dekat orang luar, dan saya start dapat syarikat-syarikat corporate. Yang tu yang buat untung. Kalau student ni buat permulaan boleh, tapi you tak boleh stay lama dekat market student. Sebab apa? Sakit. Mula-mula boleh. So you target lah dalam masa you buat kereta sewa dekat student, you target 3 tahun. So student ni you bagi servis apa semua. Student ni setiap tahun dia akan keluar apa semua. So dia orang ni akan tolong promote you punya business. So lepas 3 tahun, you start dapat customer luar ni. And then yang customer luar ni, orang kaya ni yang bagi duit banyak, yang bagi untung banyak. Kalau student ni dia satu nak murah kan, lepas tu bila kereta rosak apa semua, dia cuba mengelak apa semua kan. Lepas tu and then diorang ni memang nak jimat lah. Kadang-kadang kita beli Azia kan, Azia tu boleh masuk 5 orang, dia masuk sampai 8 orang kan, 8 orang, 7 orang, mampus kan. Dia orang memang jenis tak kira, dia orang ni jenis nak jimat. Boleh you nak fokus dekat student, tapi tak boleh lama lah. So macam student ni you just fardu kifayah je, You buat, you dapat pahala. Tak buat pun tak ada. Tapi buat permulaan boleh. Alright.
Okay, tadi yang tanya pasal pasal kereta kena accident tu kan. Ya. Jika ada tadi tanya, jika ada penyewa yang kena tangkap bawa bahan terlarang macam mana tu tuan? Okay, so macam ni pun saya pernah, saya tak dah pernah tapi saya punya kawan adalah dia bawa dadah kan. Alright, so macam ni dia jadi macam tu. Kenapa you sewakan kereta dekat pengedar dadah, penyelundup ni? Sebab apa? You tidak filter customer. Dia kesilapannya daripada awal. Alright, so bisnes kereta sewa ni, you kena buat macam sistem bank tau. Sistem bank. So saya belajar dengan bank. Bank ni bila kita nak pinjam, bising betul lah kucing. Okey tak suara? Dekat rumah sini adik saya suka bela kucing. Banyak gila kucing. Orang dah kaya, dia orang sewa kereta ke tuan? Memang orang kaya sewa kereta. Saya pun sewa. Saya tak adalah kaya kan. Memang banyak customer-customer. Sebab apa? Dia orang nak melancur, nak travel, dia orang ada company, dia orang ada kawan-kawan apa semua. So macam orang kaya kan, dia nak pergi ke Sabah, Sarawak kan. Takkan dia nak beli kereta kan. Dia sewa lah. Tapi dia nak kualiti lah. Orang biasa pun sewa kereta. Cuma orang biasa ni dia ni. Okey, sama cerita tadi. Tersasul. Tak adalah, saya orang biasa je kan. Tapi saya pun sewa kereta. Saya sewa Alphard 5,000 sebulan. Daripada aku pening kepala nak beli kereta, baik aku sewa kan. And then macam Alphard tu pun saya company bayar. Saya agent SKV. Company bayar kan. Sebulan dia bayar 5,000, aku sewa je lah kan. So benda tu boleh control kita punya cukai kan. Kalau kita beli kereta kena cukai. So kalau kita sewa, duit sewa tu kita boleh deduct cukai kita kan. Saya sewa kereta je. Saya boring, saya tukar kan. And then saya pun ada ramai kawan-kawan yang kereta sewa kan. Alright, so sama cerita pasal tadi yang bahan terlarang tu. So you kena buat macam you kena tiru sistem bank. Kalau you nak pinjam duit kan, so you bukannya bank you call bank saya nak pinjam duit. Lepas tu bank pun nak pinjam duit, dia terus transfer duit. Dia tak macam tu. So bila you nak pinjam duit dekat bank, so you kena apply dulu. You kena bagi nama bla bla apa semua kan. So bank dia akan check dulu you punya background. Dia ni okey ke, kerja okey ke tidak kan. Ada rekod hutang ke tidak apa semua kan. So bank akan buat penilaian. Lepas tu kalau orang ni okey, baru dah dia bagi loan. Tapi kalau macam orang ni dia, macam ada risiko sikit kan, dia minta guarantor bla bla apa semua kan. So kereta sewa pun sama juga. Bila orang nak sewa kereta, banyak orang bila kau nak sewa kereta terus bagi kereta kan. Memang kereta tu memang habis lah, dia buat apa lantak dia kan. So sebelum nak sewa kereta, you kena minta detail customer dulu. Macam company saya, kita ada sistem lah, kita ada website. Kalau nak booking kereta, kena booking online. Kita tak terima offline. Kena booking online. So dekat situ biasanya penyangak pencuri ni, kalau kita suruh dia booking online, memang dia akan belah. Dia akan belah. Okay. So kita minta detail dia dulu, and then kita boleh check daripada dia punya IC dia, kita boleh check. Daripada dia punya email dia, kita boleh check apa semua kan. So kita boleh check rekod saman dia kan. Lepas tu dia ni pengundi kat mana kan. Lepas tu apa lagi benda yang kita boleh check lah. So kita dia punya social media dia kita boleh check. Kita check dulu. Kalau orang ni macam okey, barulah kita bagi sewa. Tapi macam kita check macam tak jumpa pun semua, memang kita reject lah. Okay, mantap setuju. So bila kita dah filter customer tu, dia chances untuk jadi benda-benda yang menyeluduk tu dia kurang lah. Kan. So macam saya seluduk tak adalah, tapi saya masa saya buat kereta sewa kan, saya buat bisnes sewa, saya pernah hilang kereta 7 biji. 7 biji kereta saya hilang. 7 biji. 7 biji hilang. 1 biji total loss. So daripada situ saya belajar, kenapa kereta aku ni hilang. So bila saya tengok-tengok, rupa-rupanya kesilapan saya. Nak tahu tak apa kesilapan saya? Sorry tertinggal Bas, nak start buat bisnes sewa kereta ni macam mana? Kalau you nak join saya, nak belajar, you WhatsApp saya, pergi kat bio. Sekarang ni saya tengah buat satu projek. Kita nak buat hub kereta sewa. Hub kereta sewa satu Malaysia. Satu Malaysia. So
saya akan ajar you buat kereta sewa. Modal masa tu, modal dalam RM600 je. Modal RM600. So you bayar saya ajar you, saya bagi sistem semua, borang sewa semua, and then kita sediakan group support. Saya tak bagilah, saya tak janji saya boleh bagi booking, and then saya boleh ajar you macam mana nak buat marketing. Saya target lah siapa yang join projek ni dalam masa 3 tahun, dia boleh at least dia boleh ada 40 biji kereta, and then dia punya sale tu dalam RM60,000, RM80,000 sebulan. Lepas tu dia punya profit dalam 15%. And then dia boleh beri peluang pekerjaan kepada 3 orang kan. Tak kisahlah adik-beradik ke family. And then saya target lah siapa yang join projek ni, saya boleh bantu dia, saya boleh ajar dia macam mana nak beli rumah at least bernilai RM1 juta. Dan saya nak dia orang ni ada simpanan gold RM1 kilo. Sekali bayar je, tapi every year kalau you nak continue bayar RM300 je. RM300 je. Ada tak sesiapa yang nak saya ajar? Ada tak saya nak sesiapa? So siapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Yang ni saya just sebab apa banyak sangat mesej saya tanya apa semua. Saya pun sebenarnya saya dah ada bisnes lain, saya dah buat bisnes SKB ni. And then tapi itulah, saya buat ni sebab apa, saya rasa benda ni saya boleh bantu ramai orang. Saya boleh bantu you, dan dekat luar sana ramai orang yang ada kereta yang terbeban apa semua, kita boleh bantu dia orang. Alright. So siapa yang nak lah, siapa yang nak, you WhatsApp saya dekat saya punya bio, WhatsApp saya, nanti saya bagi link pendaftaran. Tapi sebenarnya projek tu saya tak buka lagi. Projek mungkin insyaAllah lah ujung bulan ni saya akan buka pendaftaran. Okay, so siapa? So dia lokasi yang bagus, kalau you duduk dekat airport kan, kalau you duduk dekat kawasan-kawasan bandar kan. Lepas tu kalau you duduk dekat kawasan industri, and then dekat tempat you tu ada banyak hotel, kawasan-kawasan pelancongan, memang boleh buat lah. Cuma saya tidak janjilah untuk saya bagi job. Banyak orang dia masuknya, dia ingat saya boleh bagi job. Tak, saya pun akan buat marketing, ada job kita share, and then you pun kena buat marketing apa semua. And then kalau dapat job, you boleh handle, you ambil lah. Kalau you tak boleh handle, you pass dekat kita punya group. Projek tu sampai bila? InsyaAllah lah saya akan pendaftaran saya akan buka ujung bulan ni. Lepas tu saya tutup. Lepas tu kita akan buat dalam group semua, kita akan bagi training. Tak kisah you ada kereta ke tak ada kereta, boleh. Sebab masa saya buat bisnes kereta sewa tu, saya pun tak ada duit. Tapi itulah, saya pinjam duit kawan. Saya beli kereta 2 biji. Daripada 2 biji kereta tu, dalam masa saya start 2006, 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Saya boleh beli rumah ni. Rumah ni saya beli ni. Saya beli tahun 2012. Rumah ni RM680,000. Saya beli rumah ni, saya tunjuk sikit nak tengok. Tapi rumah ni berak sikit lah. And then rumah ni saya bagi mak mertua saya duduk. Saya tak duduk kat sini. Saya duduk dekat Bintulu, Sarawak. Besar rumah ni, besar gila. Ni ni sebenarnya saya buat ni bengkel tau, bengkel. Saya suka bertukang. Tapi saya pun dah tak duduk. Okay. And then ni saya buat office tau. Alright, ni tempat ni dulu ni tanah tau, tanah. Rumah sebelah saya ni. Ni rumah sebelah saya. Ni tanah. Saya punya, tapi saya rasa saya punya rumah ni luas lagi pada dia. Ni jiran saya. Alright. So rumah ni saya simen semua supaya saya boleh masuk kereta. So rumah ni boleh parking dalam 20 biji kereta boleh masuk lah. Kereta sewa, apa nama syarikat abang kalau nak booking, boleh pergi dekat saya punya website gogreenmatic.com. Kan. So ni lah. Depan tu ada anjing. Ni adik ipar saya, adik kerja. Alright. So saya nak siapa yang join ni, at least lah you boleh beli rumah kan, RM500,000 kan. Ini sebab apa, kereta sewa ni dia punya cash flow memang best lah cash flow dia. Tapi and then selepas 2 tahun you buat bisnes kereta sewa, bisnes you akan sustain. Dan the moment you masuk bisnes kereta sewa, you nak close susah. Sebab apa, customer dah start apa semua, and then you kena bagi servis yang bagus lah. Siapa yang nak saya boleh ajar, insyaAllah. Saya buat kereta sewa, saya boleh beli rumah 4 biji. Total dalam 1 juta lebih lah. Saya boleh beli rumah, saya boleh tolong mak mentua saya kan. Mak mentua saya duduk sini, adik-beradik saya duduk sini, dia orang ada kerja, saya boleh bagi kerja dia orang. Kan. Saya datang Bintulu, Sarawak ni, saya orang Semenanjung, saya orang Kedah. Saya datang ni selai sepinggang kan. Langsung tak ada apa.
kan. And then masuk saya start bisnes sewa 2006, 2008 saya boleh panggil mak mentua saya datang duduk, saya jaga dia apa semua kan. Lepas tu saya boleh gajikan adik ipar saya kerja dengan saya apa semua. And then saya boleh beli rumah, saya boleh menyimpan. And then alhamdulillah lah. So saya nak siapa yang join saya ni boleh follow. Dan jangan, tak payahlah anda buat kesilapan macam saya. Saya banyak buat mistake. Buat kereta sewa, kereta hilang sampai 7 biji apa semua kan. Alright. Okay, siapa yang nak pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Tapi saya projek tu belum buka lagi tau. InsyaAllah lah ujung bulan ni baru saya buka untuk pendaftaran. Modal RM600 je. Modal RM600 je. Sebab apa, saya sebenarnya malas nak ajar orang kereta sewa ni kan. Sebab apa, saya dah ada bisnes lain. Tapi hari-hari lah orang WhatsApp saya tanya nak belajar kereta sewa, nak belajar kereta sewa kan. Boleh lah kan. So alang-alang saya nak ajar, saya buat projek, saya panggil Hub Kereta Sewa Green Matrix. So hub ni dia macam ni lah. Macam ni, you boleh buat kat rumah. Lepas tu kalau ada job saya bagilah, saya bagi dalam group. Lepas tu kalau macam ada orang nak sewa kereta apa semua, kalau ada orang nak pajak kereta, saya akan inform dalam group. Kalau you berminat, you ambil lah. Lepas tu saya target yang join ni sampai satu tahap, you kalau you ada, let's say lah you dah ada 20 biji kereta kan, 20 biji kereta. So you nak pergi ke next level, you nak daftar Sdn Bhd apa semua boleh. You nak apply lesen sendiri pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya ni just bantu you untuk start je. Ya Allah. Masuk dah aku. Boleh. Saya dulu masa saya buat kereta sewa, saya duduk dekat quarters je, quarters universiti. Boleh, tak ada masalah kan. Janji you kena rajin lah. And then bisnes kereta sewa ni, macam saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh macam mana saya ajar kawan saya macam mana dia buat kereta sewa. Kawan saya ni dekat Kuching tau. So dia minat sangat nak buat kereta sewa kan. Lepas tu apa yang saya buat adalah, kita buat plan 3 bulan. 3 bulan tu saya cakap tak payah beli kereta, jangan beli kereta. 3 bulan tu saya suruh dia promote je. Promote kereta sewa lah. So masa tu tahun 2011 macam tu lah, 2011 kan. So Facebook pun tak ada. So dia promote lah, kerja dia promote. Dia tak ada kereta pun, dia promote kan. So bila dia promote, memang ada orang mesej dia apa semua nak sewa kereta. Dia masa tu dia kata dia tak ada kereta kan. So saya cakap, okay, tak apa, jangan risau. Yang penting sekarang ni kau punya marketing tu dah betul lah. Orang dah nampak, so orang nak sewa kereta. Cuma dia tak ada kereta. And then saya suruh dia pergi carilah dekat tempat dia tu. Memang adalah ramai orang buat kereta sewa. So saya suruh dia pergilah contact kawan-kawan yang buat kereta sewa tu, ajak minum teh tarik, sembang-sembang apa semua, minta nombor telefon. So dia pun pergi apa semua, dia buat networking. And then dia dapat lah. And then bila dia dapat job, and then dia pass dekat orang yang buat kereta sewa tu, so dia ambil commission sikit. So kita buat projek tu 3 bulan. Lepas tu dia kata, Tuan Wahid, saya rasa tak boleh lah Tuan Wahid, saya kena beli kereta. Sebab apa, macam dia dapat job, lepas tu dia bagi dekat ni. Kadang-kadang yang supplier ni bagus, okey. Tapi ada juga supplier yang jenis nak untung kan, kereta tak jaga apa semua, memang customer dia marah lah kan. So lepas 3 bulan dia beli kereta. Dan beli 1, 2, 3, 4 kan. So macam tu. So saya punya konsep tu macam tu. You start dengan apa yang you ada. Cuma kalau you ada modal, baguslah. Kalau you tak ada modal, you tak ada kereta pun boleh, kan. Alright, Kayum. Kalau siapa-siapa yang nak belajar, boleh. And then cuba you komen dekat you nak buat kereta sewa dekat mana. Mungkin saya boleh bagi pendapat lah kan. Okay, and then satu benda yang kalau you nak tahu tempat you tu ada potensi atau tidak, you tengok dekat tempat you tu ada tak orang buat kereta sewa. Kan, dekat Melaka ada tak orang buat kereta sewa. Kalau dekat tempat you tu ada orang buat kereta sewa, ada company car rental, maknanya boleh. Cerita kesalahan yang dibuat, Penang bapak gila, banyak gila booking. Kita orang reject booking. Memang tak ada orang, tak ada supplier. Memang Penang ni supplier yang ada tu mostly selalu cakap kereta dia orang tak ada. Memang susah gila. Nak dapat kereta kat Penang. Kita orang hari-hari reject booking Penang.
Kalau you duduk Penang, you tak jadi jutawan memang saja lah. KK ya Allah, lagilah. Dia top 3 dalam Malaysia ni. Langkawi, KLIA, KK. Tu top 3 tempat paling tinggi demand kereta sewa. Selangor berlambak. Selangor ramai. Tapi boleh je. Kereta sewa ni tak ada masalah pun. Sebab apa, dekat Malaysia pun ada 30 juta orang. Lepas tu kita pun pelancong bapak gila banyak kan. Sekarang ni pelancong pun dah boleh masuk. So memang kalau kita buat betul-betul kan, kalau kita let's say lah kita ada 1000 biji kereta, memang macam projek hub ni, let's say lah kita bergabung semua, lepas tu booking masuk, and then kalau siapa yang ada kereta sambut lah. Lepas tu macam you all pun, mungkin you all ni sikit kan, so you all pun semua buat marketing. Lepas tu kalau ada job, you tak ada kereta, you pass. Cuma benda yang you kena jaga adalah kualiti kena jaga. Kereta jangan ada bau rokok kan, kereta semua okey lah kan. Sebab apa, kita buat kereta sewa ni nak selesai masalah pelanggan. Banyak orang dekat luar sana, banyak orang yang buat kereta sewa kat sana, dia bukannya selesai masalah pelanggan, dia tambah masalah pelanggan. Apa maksud dia? Contohnya, dia sewa kereta, dia buat kereta sewa, kereta dia tu dah lah tak cuci, kotor, hantar kereta minyak berkelip-kelip apa semua. So dia tidak menyelesaikan masalah pelanggan, dia menyusahkan pelanggan. So bisnes macam tu, you buat macam mana pun memang takkan sustain. Tapi kalau bisnes yang you buat tu, you buatlah bisnes apa pun, dan bisnes tu boleh selesaikan masalah pelanggan, InsyaAllah you akan boleh sustain. You boleh sustain 10 tahun, 20 tahun. Bisnes ni dia tak boleh sustain bila dia tidak menyelesaikan masalah orang. Kan? So macam mana you nak buat make sure lah masa hantar kereta tu, kereta minyak ada kan. Macam saya punya polisi, minyak kalau boleh full lah. Customer dapat kereta minyak full, return pun full. Kalau dia return minyak kering, kita claim lah. Kita boleh ambil deposit kan. Okay, lepas tu kereta tu masa kita hantar, make sure lah kita cuci, bersih, wangi apa semua. Ini pesan dekat customer, jangan isap okok dalam tu. Sebab apa, ada orang dia tak boleh tahan apa semua. So kalau dia isap okok, kita kenakan penalty. Macam company saya, kita ada sitoh apa semua. So kita fokus dekat customer-customer, bukannya kaya lah, tapi customer yang beradab, customer yang bagus lah. Alright. Okay, siapa yang nak join, you pergi dekat bio saya, WhatsApp. Tapi saya akan open project tu dalam hujung bulan ni. Sekarang ni saya dekat Bintulu Sarawak, saya travel kan. So nanti hujung bulan ni InsyaAllah saya akan buka dalam 20 lebih macam tu lah. 25 ke atas tu saya akan buka petaran. Tapi tak apa, you WhatsApp je saya. Nanti saya bagi link untuk you isi borang. Lepas tu nanti bila dah open, saya akan inform dan you boleh daftar. Modal RM600 je insyaAllah. Modal RM600 sahaja. You bayar sekali. Lepas tu kalau you nak continue, you bayar RM300 je. Kan. Modal pendaftaran, mana ada nak buat bisnes kereta sewa modal RM300, RM600. Lepas tu kalau you nak continue, nak join group tu, bayar RM300 je. Alright. Lepas tu macam setiap booking, kalau booking tu daripada company saya, kita ambil dalam saya ingat dalam 20% macam tu lah. Dalam 20% kita ambil kan. Sebab apa, yang booking tu saya ada company lain yang uruskan. So dia ada staff ni, dia orang yang dia akan deal dengan customer bla bla apa semua kan. So dapat booking, customer bayar, kita ambil 20%. Balance 80% tu you ambil lah. Okay. And then macam yang hub ni, yang betul-betul kita akan ambil sikit lah. Mungkin kita ambil dalam 1% lah. Kalau macam customer tu direct dengan you, kita ambil 1% je daripada you punya sale kan. So kalau macam saya dapat kereta pajak apa semua, so siapa yang bayar 1% ni, kita akan bagi kereta pajak macam tu kan. So win-win lah. So saya bantu you dan company saya pun ada juga duit sikit kan. So duit tu kita boleh lah guna untuk rebranding, marketing, support apa semua kan. Alright, so siapa-siapa yang berminat lah, you boleh WhatsApp saya. Okay, Selangor boleh. So dia tak ada masalah. Walaupun dah ada banyak orang buat kereta sewa, tapi kita cuba jadi the best kan. Sebab apa, dekat luar sana banyak yang buat kereta sewa. Tapi saya pun ambil kereta kan. Lepas tu kereta pun memang kena maki lah dengan customer kan. So saya nak membina satu environment, satu ekosistem pengusaha kereta sewa yang bagi the best. Dan kita punya customer ni bukannya semua customer kita akan layan. Sabah dekat mana tu? Sabah kat mana?
Sekejap saya minum. Langkawi boleh. Oh, Kudat. Kudat, tengok dekat you, macam mana you nak tahu, you tengok dekat tempat you tu ada tak orang buat kereta sewa. Kalau ada orang buat kereta sewa, maknanya boleh, maknanya ada demand. Kan, saya ada juga kawan dekat Kudat, kan, tapi tak banyak lah kan. So dia dekat bandar-bandar besar, and then macam kawasan-kawasan pedalaman ni dia customer you tu kemungkinan orang-orang kampung pun semua kan. So boleh nak sewa kereta, cuma mungkin you beli kereta second hand semua, dia orang just nak guna-guna macam tu kan. Ada seorang je, maknanya permintaan tu kurang lah, permintaan tu kurang, and then dia mungkin fokus kepada penduduk sekitar tu saja. And then kalau macam bisnes macam tu, you tak payah nak beli kereta baru lah, you beli kereta second hand kan, ataupun you JV lah, JV dengan mana-mana kawan-kawan yang ada workshop pun semua, buatlah kereta-kereta second hand, sewakan yang risiko rendah. Alright. So itu target market yang budget punya customer lah. Alright. Cuma dia lokasi yang best lah. Kalau dekat airport, lepas tu kalau dekat kawasan-kawasan industri kan, lepas tu kalau kawasan tu ada banyak hotel, tu memang. Lepas tu kawasan pelancong, universiti pun boleh jugalah. Alright, Kota Kinabalu boleh. Saya ada ramai lah anak murid saya dekat Kota Kinabalu tu kan. So dia orang pun dah berjaya, ada yang dah ada company sendiri kan. Tak ada masalah. So you nak join company saya pun boleh, you nak buat sendiri pun boleh. Tapi saya bagi priority kepada siapa yang join duduk bawah company saya lah kan. So yalah, buat apa saya nak ajar orang luar kan, baik saya ajar student saya kan, yang join company saya kan. Cuma itulah, kalau booking direct daripada HQ, kita ambil 20%. Lepas tu macam setiap sale yang you dapat tu kita ambil tak banyak lah. Dulu sebenarnya saya ambil 2.5%, tapi saya fikir-fikir balik, ni just nak tolong, kita ambil 1% je. Tapi itu tak final lagi lah, Saya tengah bincang dengan saya punya team, macam mana mungkin kita ambil 19%, lepas tu setiap sale yang you dapat tu kita ambil 1%. Okey tak? Saya nak join dengan team abang, boleh? Okey tak? Macam saya buat kan, kalau booking tu daripada company saya ambil 19%, kan? 19%. Okay. So yang 19% tu sebab apa, saya ada team lain yang diorang ni yang contact customer, confirmkan job semua, kena bayar lah kat diorang kan. Okay. Tapi kalau booking tu you buat marketing pun semua, lepas tu customer contact you, bayar direct kat you. So yang, and then cuma you boleh guna saya punya brand lah, guna brand saya, guna sistem saya apa semua. Macam baju pun kita ada sediakan lah, tapi kena beli lah. Baju, topi pun ada, lanyard pun ada semua. Okay, you boleh guna. You nak hantar, you nak gunakan brand saya untuk marketing pun boleh. Cuma setiap sale yang you dapat tu saya ambil 1%. Okey tak? 1% je. Kalau orang bayar you RM100, saya ambil RM1 je lah kan. Sebagai macam, yelah, kita ajar orang, at least kita dapat sesuatu lah kan. Okey, boleh kan. Sebenarnya saya ambil 2.5%, tapi macam sekarang ni just fardu kifayah je lah nak tolong orang. And then saya nak you all ni, bila you dah buat kereta sewa, saya nak you pun boleh bantu orang lain lagi. So mungkin dekat kawasan you ni, dekat kampung you, dekat kawasan bandar you tu, ada orang susah, ada orang yang ada kereta tak boleh bayar, you boleh ambil kereta dia, tolong dia. Saya nak macam tu. Pengeras. Bulan ni insyaAllah, hujung bulan ni saya akan open pendaftaran. Tapi you pergi dekat saya punya bio WhatsApp saya, nanti saya bagi borang untuk you daftar. And then bila dah open, saya akan bagilah RM600 je. RM600. And then nanti you kena belilah. Kalau you nak baju, boleh. Baju semua dah siap. Sampel baju dah ada. Cuma kalau you nak, you kena order lah. So baju ada, topi ada, lanyard ada, business card semua dah ada. So dengan RM600, and then you bayar baju apa semua tu, you boleh dapat apa semua kan. Tapi baju, topi, lanyard tu you kena beli asing lah kan. You kena beli asing. Nak guna brand saya pun boleh, ataupun you nak buat company you sendiri pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya akan bagi priority kepada yang join bawah company saya kan. Kereta macam mana? Kereta tu nombor 2. Ada kereta, tak ada kereta, tak ada masalah, boleh.
Kalau you tak ada kereta, saya pernah ajar saya punya student langsung tak ada kereta, dia kena blacklist, kena tak boleh nak loan kereta. Saya ajar dia, orang bagi kereta dia 7 biji, orang bagi kereta free kat dia. Sebab apa? Dia pandai cari customer. Kereta sewa ni yang paling penting adalah customer. Kalau you ada kereta, you tak reti cari customer, tak guna juga. So macam anak murid saya ni, dia memang buat marketing. Dia buat live kan, buat live apa semua. Lepas tu dia ambil kereta orang, dia sewa, dia buat video apa semua. So nampak macam dia ada kereta, padahal dia tak ada kereta pun. Lepas tu bila orang tengok dia, macam gempak je bisnes dia. Lepas tu dia punya family bagi kereta. Family dia bagi kereta kat dia. So dia dapat 7 biji kereta. Kan, 7 biji kereta free. So daripada kereta tu, untung tu dia boleh lah bayar settle hutang apa semua kan. Boleh insyaAllah. So saya rasa itu saja. Cari customer dulu, kereta kemudian. Betul. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya dekat bio. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.